Ayah saya, bapak saya balik kampung. Dia dari Ipoh balik ke kampung sini dan hadir penceramah malam ni untuk menyaksikan penceramah semalam saya. Bapak saya kat tepi. Mak saya dulu kerja di Gangak, kedai gunting rambut. Dia pernah gunting rambut sultana. Tapi lepas tu kahwin kat Ipoh. Saya di Ipoh, belajar di Ipoh. Lepas itu universiti dari Johor, balik ke Ipoh. Dan kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim minta saya balik kampung sini, Perlis, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan memimpin kerajaan baru negeri Perlis. Yang saya tak faham-faham ini adalah MCA tak henti-henti serang ini dulu wakil rakyat Timampulah pasal bertatang sini, perecut sini sana. Saya tengah fikir, kalau sekarang pendatang asing datang 3 bulan pun boleh dapat IC biru, you sibuk apa lagi saya dari mana? Isu lagi penting dia tak fikir. Nak saya challenge apa ni? Yang penting kita nak bincang apa kita nak buat dari kerajaan Perlis. Saudara saya sekalian, dalam sepanjang kempen ini memang terang-terang kita bincang politik. Bila pergi kempen, anak-anak lelaki, anak-anak muda jumpa, tanya, apa kita nak buat jadi kerajaan? Apa masalah yang kita boleh selesai anak-anak muda semua tu? Sebab apa sekarang ramai anak muda digeram sangat marah kerajaan ni? Bukan sebab dia tak suka BN, tak suka UMNO. Dia nak selesaikan masalah dia. Apa masalah mereka, tuan-tuan? Cuba kita fikir satu. Masalah harga rumah contohnya di sini. Ramai orang tahu harga rumah cukup mahal ke sini. Mahal tidak? Kalau dulu bila tanya dengan orang, susahnya tanya orang Melayu, pasal apa harga barang tinggi sangat? Kalau UMNO kata, sebab Cina lah. Cina nak jual barang mahal. Itu jawapan UMNO. Kita kena faham, tuan-tuan. Masalah tanah sebab tanah adalah sesuatu yang tidak boleh dicipta. Siapa di sini mampu boleh buat tanah baru? Siapa boleh cipta tanah baru? Tak boleh. Maka yang penting macam mana urus takbir tanah tu. Saya bagi pengalaman saya, tuan-tuan. Saya satu penggal wakil rakyat di negeri Perak dan sempat jadi kerajaan 11 bulan. Saya faham. Apabila dah selesaikan masalah tanah, khususnya untuk orang yang tak mampu, kita ada skim perumahan, mampu milik, APT, rancangan perkampungan tersusun, rancangan perkampungan awam, semua skim semua ni, polisi untuk selesaikan masalah khususnya untuk orang yang tak mampu atau orang miskin. Sebab apa kita kena ada skim seperti itu? Kerana kalau orang kaya, dia boleh beli rumah 10 biji pun tak apa. Tapi kalau orang miskin tak mampu beli rumah, maka kontraktor lebih cenderung untuk buat rumah yang mahal untuk jual dapat untung lebih besar. Siapa nak buat rumah yang untuk mampu milik? Maka itu tanggungjawab kerajaan yang buat. Tetapi apa berlaku, tuan-tuan? Di Kuala Lumpur pernah wujud satu kes bahawa rumah kos rendah, seorang dapat 4 biji, tuan-tuan. Seorang pemohon dapat 4 biji rumah, bukan satu pun dia duduk, dia sewa semua. Inilah saudara saya sekalian, kalaulah pentadbir itu tidak adil, dia buat 100,000 biji rumah kos rendah pun orang miskin tak dapat. Yang dapat kroni dapat dia sewa, dia ambil untung semua saja. Itu sebab kita perlu ada satu kerajaan yang telus, yang betul-betul pandai untuk adil, untuk mentadbir. Itu sebab kita di sini bersedia untuk jadi kerajaan negeri Perlis. Tuan-tuan sokong tidak? Saudara-saudara sekalian, yang kita geram-geram ini sebab tak adil. Bukan kita nak marah sebab seorang jadi kaya. Jadi kaya tak salah, asalkan kita dapatkan rezeki dengan cara yang halal. Yang kita geram, kita marah bila kita nampak seorang wanita di Terengganu yang miskin sampai terpaksa pergi curi lembu untuk jual, dapat rezeki 250, ditangkap pergi balai polis. Tapi menteri yang curi lembu 250 juta tak ditangkap. Saudara-saudara sekalian, kalau kata, oh ini jangan bangkit ni, di China tak boleh bangkit ni, isu Melayu ni. Saya nak tahu, tuan-tuan, saya kesian. Anak lelaki Melayu di Terengganu yang miskin, dia miskin nak cari makan tak ada, dia terpaksa curi apa? Curi petai, tuan-tuan. Ditangkap, dipenjara 2 tahun. Habis, Menteri Besar Selangor, bekas Menteri Besar Selangor, Ketoyo ni dah UMNO, dia ada rumah 24 juta, disiasat-siasat penjara 1 tahun saja, tuan-tuan. Maknanya apa? Nak curi lah lebih sikit 24 juta, tuan-tuan. Adakah ini cara kita takbir negara? Tidak.
Maka, betul dua-dua Melayu. Bukanlah Cina. Pasal apa layanan begitu beza? Itulah sebab Melayu sekarang pun bangkit. Kalaulah dulu, UMNO nak mainkan isu, ni Cina semua dia sapu, you tengok, dia Cina tolong Cina saja. Melayu kena bersatu padu. Maka MCA pun pergi tipulah Cina. Tengok Melayu semua satu padu, kita Cina kena satu padu. Tapi saya nak tanya, ada orang Cina sini, orang Cina. Orang Cina sini nak sokong MCA ke tidak? Tuan-tuan, orang Cina pun sudah kata tak masuk sokong MCA, orang Melayu sokong MCA buat apa? Apa alasan tuan-tuan nak sokong MCA? Tak ada tuan-tuan. MCA ke tidak? Tuan-tuan, orang Cina pun sudah kata tak masuk sokong MCA, orang Melayu sokong MCA buat apa? Apa alasan tuan-tuan nak sokong MCA? Tak ada tuan-tuan. Saya nak berkongsi pengalaman bahawa bukan kita nak bangkit isu kauman, tetapi banyak isu tak selesai-selesai ni kerana komunikasi antara pimpinan-pimpinan dalam Barisan Nasional ni tak ada. Maka mereka tak boleh selesaikan masalah rakyat, tetapi asyik tak bangkitkan isu perkauman saja. Apa yang Melayu bangkit itu, dia tak maklum kalau orang Cina, itu Cina tak faham. Masalah isu Cina naik, orang Cina dalam Barisan Nasional, dia tak bagi tahu orang Melayu dalam Barisan Nasional, maka salah faham. Saya bagi satu contoh saya sebagai wakil rakyat kawasan saya Simpang Pulai dulu. Satu tanah yang dirancang untuk wujudkan satu kampung tersusun yang majoriti Melayu. Kampung Tanjung, jalan pergi Cameron dari Simpang Pulai. Saya jadi wakil rakyat sana, kampung sana puluh tahun sudah ada sana. Bila saya jadi wakil rakyat, orang tak tanya, nak selesaikan masalah. Saya tanya balik, pasal apa tak selesai dulu? Dia kata, saya tak tahu nak cari siapa wakil rakyat sini, Cina, MCA. Bila cari UMNO kata itu bukan kawasan dia. Siapa nak selesai masalah? Tetapi pasal apa dia tak dapat grant tanah untuk kampung Tanjung Melayu itu? Sebab tanah itu, dia crash. Dia berdinding dengan reserve tanah kubu Cina. Tapi dia tak berani pergi cakap dengan MCA Cina. Dia tak tahu bahasa. Dia minta UMNO kata bukan kawasan dia. Maka dari segi komuniti Cina sana pun bising. Dia kata itu tanah kubu reserve untuk tapak kubu Cina. Tapi sekarang ada kampung Melayu kat sana. Mereka pun nak minta selesai masalah. Pergi cari MCA. MCA kata, jangan sana orang Melayu. Saya tak berani pergi. Akhirnya puluh-puluh tahun berdinding satu reserve tanah kubu Cina dengan satu kampung Melayu. Bila isu datang sama saya sebagai wakil rakyat ke sana, walaupun sudah dirampas kerajaan, saya bukan lagi kerajaan. Saya wakil rakyat pembangkang, saya pergi selesai. Saya bincang dengan komuniti Cina, bincang dengan pejabat tanah dan kampung Tanjung, orang Melayu kat sana. Oleh kerana sebagai satu parti yang boleh merangkumi semua rakyat, maka semua kaum berdatang dan kita faham juga isu semua kaum. Akhirnya tuan-tuan, kita desak dan juga reserve tanah kubu Cina dipindah ke tempat lain, tapak lebih 10 ekar. Cina tapak kubur Cina untuk mereka dan tanah tersebut dibuka dan diluluskan kepada kampung Melayu, kampung Tanjung. Satu keluarga tapak satu tanah dengan grant harganya RM500 sahaja tuan-tuan. Premium dia. Kita selesai masalah Melayu Cina pada waktu yang sama. Pasal betul tak selesai kerana di bawah bahasa grant harganya RM500 sahaja tuan-tuan. Premium dia. Kita selesai masalah Melayu Cina pada waktu yang sama. Pasal betul tak selesai kerana di bawah Barisan Nasional, mereka setakat untuk pilihan raya. Tiga-tiga bangsa semua kaum dan mereka tak bincang. Itu yang beza dalam Pakatan Rakyat. Kita semua kaum, kita bersama, kita boleh fahamkan masalah kaum lain. Itu sebab walaupun saya orang Cina, kawasan saya dulu 30% Melayu, dia datang kawasan saya. Sebelum saya lepaskan kawasan kubu kuat saya di Simpang Pulai, 10 tahun saya kat sana, kita pernah buat kajian on the ground. Kampung Tanjung, kampung Melayu sana, sokongan kepada saya hampir 70% tuan-tuan. Tetapi bukan saya semata-mata untuk menang satu kawasan, maka saya tak lari, tidak. Oleh kerana kita nak bagi tahu seluruh warga negeri Perlis bahawa kita nak hantar orang seperti pecah yang kita ada berpengalaman untuk memimpin mentadbir. Itu sebab saya bersedia datang sini memimpin mentadbir negeri Perlis bersama dengan tuan-tuan. Dengan pengalaman yang kita ada. Dalam manifesto yang tadi dibangkitkan bahawa salah satu manifesto yang paling disukai, disetujui oleh kaum Perlis adalah orang Perlis bawah pelantikan kita tukar kepada pemilihan ketua kampung.
Saya untuk maklum kepada tuan, negeri Perak pada 11 bulan kita kerajaan, sudah kita laksanakan pemilihan ketua kampung di Perak lebih 500 kampung Melayu. Kita boleh jalan, selesai dan ada ketua kampung yang dipilih oleh rakyat sendiri. Bukan setakat itu, kampung baru Cina. Negeri lain belum buat kawasan saya, Gunung Dapat. Saya lah satu-satunya yang mulakan pemilihan ketua kampung Cina di kawasan saya, Gunung Dapat, seluruh Malaysia. Tuan-tuan, inilah janji kita dan kita janji telah dilaksanakan. Saya faham sebab apa tuan-tuan nak minta seorang ketua kampung yang dipilih. Sebab apa? Sebab kalau ketua kampung bukan dipilih, serupa dengan wakil rakyat bukan dipilih, kalau dilantik oleh kroni-kroni semua, tuan-tuan bila nak dapat cop, tanda tangan, nak dapat sumbangan semua, kena tuntut kepala kepada ketua kampung. Itu pun dia bagi kroni saja. Kroni yang sudah kaya pun dia nak bagi sumbang. Sebab apa? Saya dapat lebih bagi dah kroni. Yang susah, betul-betul susah tak dapat. Itu sebab kita nak wujudkan pemilihan ketua kampung. Dan tuan-tuan jangan risau, memang dapat dilaksanakan kerana sudah berjaya di negeri Perak. Dan saya akan bawa pengalaman itu untuk laksanakan di negeri Perlis kali ini, tuan-tuan. Minta izin kalau saya cuba berjaya di negeri Perak. Dan saya akan bawa pengalaman itu untuk laksanakan di negeri Perlis kali ini, tuan-tuan. Minta izin kalau saya cuba ucap dalam 2-3 bahasa supaya kawan-kawan lain faham. 各位华裔同胞，我们准备很久要带来改变，但是几十年前我们要改变，我们看到马来同胞不改变，我们不敢。今天我们看到这里这么多马来同胞，各位同胞，你想一想，曾经我们在14年前，当所有的马来同胞准备要换政府支持reformasi的时候，因为华人怕，我们担心，我们投国政。结果国政继续执政，安华做不到首相，Abdullah Badawi 做首相，过后纳吉有机会做首相。如果14年前我们和我们的马来同胞一起带来改变，安华做了首相的话，各位，纳吉做不到首相，赵明福也不需要死。这个是我们14年前做少的一个决定。今天我们看到和马来同胞一起合作，今天你担心什么？我跟你讲这5分钟华语，他们听不懂，他有丢我鸡蛋吗？没有。我们要求的是政治思潮的改变，他们可以接受多元种族，他可以接受华人、马来人、印度人是一个朋友，这个就是我们的政治上的改变。今天你看到这个改变的条件成熟，你就要和我们一起换政府。Tuan-tuan macam faham je. Betul faham atau tidak faham? Kaum Melayu saya nak cuba balungkan tuan-tuan. Sebenarnya kalau kaum Cina lama dia nak tukar. Tapi masalahnya Cina dalam Malaysia ni dia bukan majoriti. Tuan-tuan kena faham sentimen Cina ni. Dia nak berkawan dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sebagai majoriti kena memimpinkan perubahan. Tetapi pada tahun reformasi tahun 1998, zaman reformasi Melayu semua nak sokong, tapi Cina takut masa itu. Kita mengaku. Sebab apa saya faham? Sebab zaman itu saya masuk dalam reformasi. Tahun pertama saya belajar di UTM. Kita pergi demo reformasi, sokong orang lain. Tengok depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan semua Melayu. Tak ada Cina. Bukan setakat itu. Melayu lepas pergi demo, balik orang kata hero. Kita Cina pergi demo, balik Cina marah. Cina kata ini Cina pasal apa pergi dengan sekali dengan Melayu ni sokong Amal Ibrahim Bapa, lagi pergi dengan PAS. Oh, PAS itu Islamic teroris penganas. Oh, Cina pergi sokong dia, ni jahat. Sampai kawan pun takut kita. Tapi tadi saya bagi tahu orang Cina, kerana kesilapan kita tidak bersama-sama dengan perjuangan semua ini, kita pilih lagi Barisan Nasional menjadi kerajaan pada zaman reformasi. Kesilapan kita memberi peluang bagi Najib jadi Perdana Menteri waktu itu. Kalau Amar Ibrahim jadi Perdana Menteri masa itu, Teo Peng Hock tak payah mati, tuan-tuan. Kita boleh menghentikan kezaliman itu pada 14 tahun dulu. Tetapi yang saya nak kongsi, tuan-tuan, pada waktu itu tak ramai Cina bersama dengan perjuangan ini. Dan kita dimarah oleh komuniti Cina kerana mereka tak faham budaya agama, tuan-tuan. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada waktu itu saya bagi tahu orang Melayu, saya bagi tahu orang PAS zaman dulu. I told them, don't worry, we will defend you.
kita cuba jelaskan perjuangan Parti PAS kepada orang Cina. Kita translate dalam buku, dalam bahasa Cina, bagi orang Cina, jangan risau, kita bawa pemimpin-pemimpin pejuang Islam kepada orang ramai. Lepas 14 tahun, sekarang Cina semua sudah terima dan sokong kepada PAS dan Paisan kita. Kita menentang arus pada waktu itu, sekarang kita jadi arus petana, tuan-tuan. Itulah maknanya perjuangan. Pada waktu yang sama, tuan-tuan, apabila UMNO Barisan Nasional seringkali kata, oh ini masalah berkawan, tuan-tuan jangan kawan dengan Cina. Sebagai pejuang yang tulen, tuan-tuan kena tegas dalam pendirian. Jangan pada waktu inilah, bila kita semua bergabung, berpakat, hari ini, tiba-tiba tuan-tuan risau, takut, lari daripada perjuangan kita kalah kali ini, tuan-tuan. Saya bagi tahu orang ramai, khususnya kawan Cina, semalam kita ceramah di belakang Public Bank, hampir 1,000 komuniti Cina main. Kita akan buat sekali lagi pada 3 hari bulan yang minggu depan, belakang Public Bank. Tapi waktu itu saya bagi tahu, saya kata, kawan-kawan Cina, malam ni ada ceramah di Kampung Bakau, tuan-tuan kena hadir. Ramai Cina kata, saya tak berapa faham bahasa Melayu. Saya kadang-kadang kita hadir satu ceramah, bukan setakat tak dengar saja. Yang penting, kadang-kadang kita tak faham apa orang lain fikir. Kadang-kadang kita nak sokong, kita takut jiran tak sokong. Kita kadang-kadang nak sokong, kita tak tahu orang depan sokong tidak. Tetapi kalau kita semua keluar, rupanya jiran tepi kiri kanan semua sokong. Maka kita yakin bahawa sebenarnya India hasrat untuk semua rakyat. Maka malam ni, tuan-tuan, di sini saya lawan ketua MCA Tauke Besar, tuan-tuan. Ketua MCA polis ini. Tetapi Cina pun sudah sokong, tuan-tuan nak fikir apa lagi? Saudara-saudara sekalian, Cina pun boleh sokong kuat kepada PAS di peringkat parlimen. Ini yang kita nak wujudkan. Jangan risau kepada keharmonian, ancam. Memang dalam pakatan kita sudah harmoni, yang kacau semua something. Perkasa ke siapa? Dan saya yakin, amat adik-adik UMNO, mereka bukan suka sangat UMNO. Cuma dia nak cari sesuatu, parti ke apa ke boleh membela mereka. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalaulah satu parti katanya kononnya nak membela nasib tuan-tuan, takkan nak sampai 50 tahun pun tak membela. Nak tunggu lagi 50 tahun ya tuan? Berapa lagi umur tuan-tuan ada? Sekali kita ni ada terbukti polisi-polisi yang dilaksanakan di beberapa negeri pakatan ini cukup baik sekali. Di negeri Selangor, air bercumur. Sini polis ada air bercumur? Tak ada, kamu bakal kan masa banjir, air bercumur banyak. Hujan semalam pun 1 hari air bercumur. Tak boleh minum lah tuan. Kita ada polisi, kalau ada anak, Selangor bagi 100, masuk universiti bagi 1000, orang tua umur lebih 60 setiap tahun bagi 100. Kalau kita menang kerajaan pusat, kita bagi setiap tahun 1000. Kalau tak matilah bagi 1000. Yang mati bagi 1500, bagi waris. Bukanlah yang mati yang dapat. Tetapi macam mana pun, lahir anak dapat, belajar dapat, masuk universiti dapat, tak mati dapat, mati pun dapat. Tetapi sebab apa di Sarawak orang asli sana sekarang tak suka PN? Orang Iban sana dia marah sebab apa? Sebab mereka tak ada tanah kubur yang reserve. Dia tanam lepas kubur kat sana. Oleh sebab pemimpin-pemimpin koloni ni pakat dengan Tauke Besar, ambil tanah itu, korek pula kubur mereka. Tuan-tuan, bawa Barisan Nasional, mati pun tak selesa. Tapi dah bawa Pakatan Rakyat, lepas lahir, sejak lahir sampai mati kita jaga. Itulah saudara-saudari sekalian. Apa salahnya bagi satu peluang bagi Pakatan Rakyat memimpin di negeri Perlis? Jangan tuan-tuan risau. Walaupun tuan-tuan ada Melayu di Dun Interkayangan, tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan ingat saya Cina jaga Cina saja. Tidak. Kawasan saya dulu 30%, banyak rumah saya masuk. Hari ini baru saya masuk rumah Kampung Bakau, tak habis lagi, besok saya pergi kuasa Avi. Siapa kat rumah, tunggu saya mari. Bila saya sampai rumah, saya pagi di sana, ada siap nombor telefon tuan-tuan. Itu yang kita nak. Kita nak hubungan dengan rakyat, tak kira kaum. Tuan-tuan rasa saya tak boleh faham bahasa tuan-tuan ni? Bahasa saya tak cukup baik? Tak cukup fasih? Saya boleh faham, masalah. Yang penting tuan-tuan kena bagi percaya kepada Pakatan Rakyat. Di seluruh negeri Perlis, kita Pakatan ada cukup ramai calon yang wibawa. Ada yang pengalaman. Bagi peluang satu kali.
Ini kalilah, boleh atau tidak? Saudara-saudari sekalian, sekian saja ucap malam ni. Kalau ada peluang saya berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Thank you.